Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini saya ingin berkongsi tentang 3 surah yang kita lazim baca pagi dan petang, dengan mengharapkan agar kita selamat dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 surah yang terletak di hujung Al-Quran, surah yang ke-12, 112, 113 dan 114, dan kita kenali sebagai 3 kul. 3 kul. Apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, kita sering baca dan sampai kita terlepas pandang nak faham 3 kul ni bagaimana. Tapi apa pun, masih belum terlambat untuk kita sama-sama belajar. Saya pun masih lagi belajar tentang apa sebenarnya yang terkandung dalam 3 kul ni, dan bagaimana sepatutnya kita, bila kita baca tu, apa reaksi emosi kita. Apa reaksi emosi kita. So 3 kul ini terdiri daripada suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas. Suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas. Okay, are you ready? Kalau ready, kasih jempol. Kalau tak ready, tolong buka dulu Quran. Apa-apa yang patut, buat kopi dulu ke, dalgona ke, atau apa sahaja. Apapun, hari ini hari Sabtu, kita bakal bersiaran lebih kurang setengah jam macam tu. Saya tak nak ambil masa yang lama, kerana mungkin ada suri rumah yang nak buat sarapan, ada yang baru bangun tidur, terpisat-pisat, gosok mata. Tapi saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ini sudah pun lama bangun, sejak daripada subuh tadi, dah habis baca Quran dan berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan moga-moga Allah terima apa yang kita buat pada bermula awal pagi ini. Okey, kita mulakan dengan suratul Ikhlas. Kenapa surah ini dinamakan suratul Ikhlas? Dia adalah manifestasi keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Basically, 3 surah ini adalah menjawab ataupun rentetan daripada suratul Fatihah di awal Quran. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan 3 surah ini menjawab pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, sungguh ya Allah, kami hanya padamu kami sembah. Hanya padamu kami sembah. So ka dekat situ tu bentuk macam mana? Penyembahan itu bentuk macam mana, dan apa yang perlu ada in between kita dan penyembahan. So in betweennya perlu ada keikhlasan. So bagaimana nak capai martabat ikhlas tu? Sebenarnya Ustaz Syahmi sudah pun hurai sangat panjang semalam tentang kita perlu ada satu rasa in terms of nak sembah Tuhan. Kita perlu ada satu rasa in terms of nak sembah Tuhan. Apa rasa tu? Rasa bahawa kita lemah dan kita perlu kepada Allah. Rasa bahawa kita lemah dan kita perlu kepada Allah. Sebab tu nanti dalam ayat ini dia ada beberapa pernyataan yang menunjukkan Allah sangat unik dan tiada tempat lain yang nak dituju, hanya pada Dia. So kepada hamba-hamba yang mengakui, merasa dia lemah, maka kembalilah pada Allah. So iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita sembah Allah? Kerana kita memang lemah dan berharap kepada pertolongan Dia. Tanpa pertolongan Dia, we are nothing, kan? We are nothing. Okey. Allah mulakan dengan qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang tunggal. Dia adalah Allah yang tunggal, yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat tumpuan segala makhluk untuk memohon hajat. As-Samad maksudnya tumpuan pada seluruh makhluk untuk memohon apa yang dia nak.
Dan itu menjawab wa iyyaka nasta'in, kan? Tumpuan hanya pada Allah, tiada pada yang lain. Permintaan hanya pada Allah, tiada pada yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa selepas daripada Allah bagi tahu siapa dia? Dia adalah tunggal, tiada yang lain, entiti yang sangat unik, Maha Esa, Allahus Samad, tumpuan segala makhluk. Tiba-tiba diselit tentang lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia bukannya bapa pada siapa-siapa dan bukan anak pada siapa-siapa. Kerana manusia ini dia built in dalam diri dia bahawa adalah menjadi satu kepelikan, ada satu entiti yang tiada silsilah. Pelik. Sebab selama dia hidup, sejak daripada kecil sehinggalah dia besar, dekat keliling dia akan ada manusia-manusia yang ada silsilah. Adanya atuk nenek, bapa dia, anak dan cucu. Jadi takkanlah Tuhan tu tak macam tu. Sebab kesilapan manusia adalah bila dia cuba untuk menyamakan Tuhan dengan dia. Dan Allah tutup sangkaan itu dengan ayat terakhir, ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan suatu apapun. Allah tidak pernah sama dengan suatu apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat pertama ditutup dengan ahad, ayat terakhir ditutup dengan ahad. Dan di tengah-tengah Allah sebut tentang lam yalid wa lam yulad. Kerana manusia dia curious, kenapa begitu? Sebab tu Yahudi dia kata Uzairun ibnullah. Allah ada anak namanya Uzair. Nasrani pula kata Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih anak Allah. Kafir Quraisy pula kata ittakhadul malaikatu inasa. Allah mengambil malaikat tu sebagai anak perempuan. Allah mengambil malaikat sebagai anak perempuan. Jadi manusia tu memang begitu zaman berzaman. Dia merasakan amat tak logik kalau Tuhan itu tiada silsilah. Paling kurang pun kalau Tuhan murka, kita boleh minta bantuan daripada anak dia untuk slot dengan bapa. At least itu idea yang turun-temurun, dan syaitan pula membawa idea itu untuk dikembang biak. Akhirnya muncullah pelbagai Tuhan yang memesongkan manusia daripada Allah yang sebenar, Tuhan yang sebenar. Okey. Itu suratul Ikhlas. Bila kita mula rasa lemah, bila kita menanam dalam diri bahawa kita tak punya apa-apa, kita tak mampu, dan kita hanya berharap pada Allah, maka akan timbul keikhlasan pada Allah. Sebab tu surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Next, suratul Falaq. Al-Falaq, kalau ikut terjemahan dekat sini, waktu subuh. Al-Falaq, waktu subuh, waktu terbit fajar, pecahnya kegelapan malam itu kerana sinaran matahari, atau sinaran matahari berjaya menerobosi kegelapan malam. Surah ini dia pair dengan surah selepas dia, suratul Nas. Tadi iyyaka na'bud, siapa yang perlu kita sembah. Sekarang ni dua surah menerangkan tentang wa iyyaka nasta'in. Selain daripada kita minta huda, ihdinas siratal mustaqim, ada lagi beberapa benda yang Allah ajar kita patut minta dan berlindung dengan Allah. Wih, hebat tak? Hebat. Terutamanya bila Allah bagi kita panduan, ini benda-benda yang kau patut minta lindung. Sebab Allah tahu bahawa manusia ni senang lari fokus, dan dia kadang sampai ke tahap dia tak tahu apa nak buat. Jadi Allah bagi panduan begitu supaya kita ada idea apa yang perlu kita minta, dan pada perkara apa yang kita perlu berhati-hati. Sama macam kalau kita beli streka, misal kata iron. Streka tu bahasa orang lama, sekarang panggil iron. Kalau kita beli iron ataupun apa saja barangan elektrikal, kita akan dibekalkan bersama dengan manual guide, buku panduan. Kenapa? Kerana ada
perkara-perkara yang kita ada do and don'ts terhadap barang yang kita beli tu. Jadi sama macam situasi ini, kadang kita tak tahu apa yang patut kita buat sehingga Allah memberikan panduan, okey, kita perlu buat begini dan begini, sehingga minta lindung pun, terutamanya pada benda-benda yang kita langsung tak nampak dan langsung tak tahu. Okey. So Allah mulakan dengan qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Tuan-tuan, perkataan auz ni, auz adalah maksudnya adalah benda yang kecil berlindung dengan benda yang besar. Benda yang lemah berlindung dengan benda yang kuat. Contoh macam teritip. Tahu teritip? Lokan, teritip. Teritip tu dia menempel di badan-badan kapal, kapal-kapal besar. So teritip menempel di situ kenapa? Sebab bila kapal berlayar, makanan senang dapat kerana dia berjalan bersama dengan kapal. So teritip ni dia lemah, kecil, tak berupaya, tak boleh berjalan ke mana-mana, tapi dia menempel di situ untuk dapatkan sesuatu. Teritip banding dengan kapal yang sangat besar, jauh daripada nisbah kecil dan besar tu. So auz tu, idea auz ni adalah benda yang kecil berlindung, minta pertolongan kepada benda yang besar. Benda yang lemah minta perlindungan, minta pertolongan kepada benda yang kuat. So bila kita kata a'udzu, kita bukan sekadar sebut a'udzu, tetapi emosi kita mengakui yang kita lemah dan kita perlu pada perlindungan. Dan dua surah ini dimulakan dengan a'udzu. Qul a'udzu, ya Allah, aku lemah dan aku minta lindung. Minta lindung. Cuba tengok perkataan a'udzu digunakan pada ayat yang lain kan. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kenapa minta lindung? Kerana syaitan kita tak nampak pun. Kalau dalam ayat ni a'udzu birabbil falaq, nanti selepas daripada itu ayat-ayatnya adalah tentang benda yang kadang kita tak tahu pun, tak nampak, tak tahu, tak nampak, I have no idea. Dan benda tu basically tak ada ubat kecuali dengan kuasa Allah. Ayat selepasnya. So ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta lindung pada siapa? Tuhan, penguasa, pengatur al-falaq. Al-falaq tadi apa? Subuh, waktu fajar. Falaq adalah pecahan bila cahaya itu menerobos kegelapan malam, lalu dia terbuka dan fajar pun menjelma, fajar pun menyingsing. So qul a'udzu birabbil falaq. Apa perkara yang perlu kita minta lindung pada Allah? Min syarri, daripada seluruh kejahatan. Syarri pula dalam bentuk nakirah. Syarri, bukan asyar, bukan kejahatan tertentu, tapi seluruh bentuk kejahatan. Ma khalaq, segala apa bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, ciptaan Allah ini dia ada dua sisi. Satu sisi baik dan satu sisi buruk. Macam kita dicipta Allah. Kita ada sisi baik kita dan kita ada sisi buruk kita. Macam hujan yang turun juga ciptaan Allah. Khalaq, ciptaan Allah. Dia ada sisi baik dan sisi buruk dia. Hujan ada sisi baik, sisi buruk. Ya, kalau hujan itu turun mencukupi ngam-ngam tepat, dia akan menuburkan tanah, menumbuhkan tanaman, kan, menurunkan suhu bumi. Tapi bayangkan kalau hujan lebat berterusan 5 hari 5 malam. Adakah masih sisi baik? Tak, yang kita nampak adalah apa? Banjir, kerosakan harta. Dia ada sisi buruk dia. So, saya teringat kata-kata
almarhum tuan guru kita, Datuk Dr. Harundin, suatu muktamar di Pengkalan Cepa. Waktu tu tengah belajar dulu, dia kata hujan ini, nikmat ini, bila sedikit dia menjadi nikmat, tapi bila banyak dia akan jadi bala. Macam hujan, sedikit dia menjadi nikmat dan rahmat, tapi bila dia banyak dia akan jadi bala. So setiap makhluk Allah ini dia ada sisi baik dan sisi buruk. Dan terutamanya sekarang ini, kenapa kita berkurung di rumah? Kerana satu makhluk Allah yang langsung kita tak nampak, dan setakat ni kita nampak sisi buruk dia. Tapi dalam pada sisi buruk dia, kita masih belum nampak sisi baik dia. Tapi sebenarnya ada banyak sisi baik dia. Antara lain adalah bagaimana kerana dia orang boleh duduk di rumah, selama ini bekerja 8 hingga 5, tinggal anak bini di rumah, dan sekarang ni kita boleh duduk bersama-sama, bermanja dengan anak-anak, bermanja dengan orang rumah. Kan itu sisi baiknya. So min syarri ma khalaq ini boleh dikupas dalam sangat luas. Wa min syarri, dan daripada seluruh keburukan, kejahatan, bahaya, ghasiqin idza waqab, bahaya gelap apabila ia bahaya malam apabila ia telah gelap, malam apabila ia telah larut. Kenapa? Ia sangat banyak, tuan-tuan. Hanya kerana alasannya apa? Lihatlah, orang tak nampak. Sangat banyak kebejatan, bahaya yang boleh terjadi bila malam telah larut. Terutamanya waktu-waktu macam ni, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Bayangkan sebelum perintah dan di awal perintah dahulu, ramai-ramai orang dekat bandar ni balik ke kampung. Sangkanya 2 minggu, rupanya extend lagi 2 minggu, sebulan. Dia balik ke kampung, siapa jaga rumah dia di sini? Siapa jaga rumah dia di bandar? Dan kita berdoa dan berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala pelihara harta benda mereka daripada kemungkinan yang kita tak nak dengar pun. Ditambah lagi kerahan anggota polis dan tentera di jalan-jalan. Dah pasti bila ditumpuk kepada satu benda, benda yang lain kurang. Kita takut benda tu. Jadi ghasiqin syarri ghasiqin idza waqab pun bahaya. Kita pun tak tahu rumah kita selamat atau tak. Kadang ada orang dalam rumah pun pencuri masih berani masuk. Hanya kerana apa? Lewat malam, orang tak nampak. Perasan tak bila dia kata orang tak nampak, dia rasa dia superior, orang tak tahu. Dan bila dia rasa dia superior, dia lupa bahawa Tuhan itu lebih superior. Kalaulah dia rasa diri dia lemah, apa yang kau buat, Allah akan tahu. Dia akan jadi natijah yang berbeza, akan mengakibatkan natijah yang berbeza. Okey, kita dah kesuntukan masa. Saya target setengah jam je. Okey. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan daripada kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus pada simpulan-simpulan. Menariknya nafasat dalam bentuk muannas, jamak muannas salim. Nafasat boleh jadi yang suka hembus ni perempuan, wallahu alam. Tapi nafasat saya lebih selesa untuk terjemah sebagai makhluk-makhluk penghembus. Dia suka menghembus pada simpulan-simpulan. Ni tentang apa ni? Tentang aktiviti-aktiviti perbumuhan, santau. Kita tahu ke? Tak tahu. Dan oleh kerana kita tak tahu, so janganlah bila kita pergi berubat dan orang tu kata, oh ni tahu ni yang buat ni sipulan-sipulan. Kita tak tahu siapa yang buat, dan dia boleh pula kata, oh ni sipulan-sipulan ni buat. Dari mana? So tolong jangan prejudgment pada orang lain, tapi yakinilah bahawa benda ni wujud. Tak kira siapa pun buat, yang penting kita minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di awal disebut a'udzu, aku berlindung. Sebab
Manusia tak punya upaya untuk elakkan kejahatan ni bila dia mula berlaku. Takkan boleh bendung. Tak punya upaya. Wa min syarrin nafathati fil 'uqad. Dan ayat terakhir, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada keburukan orang-orang yang hasad, penghasad, sewaktu dia melakukan kerja hasad. Dan Allah tidak sebut nama, Allah cuma sebut sifat hasidin. Hasidin pula dalam bentuk fa'il. Dan fa'il ni dia terkenal dengan begitu. Dia terkenal dengan begitu. Ahli bomba. Kenapa kita kenal dia dengan ahli bomba? Sebab dia memang kerja bomba. Dia tahu selok-belok dan dia memang buat benda tu hari-hari. So hasidin, dia tak ada ubat. Kita yang menerima hasad tu, kita yang menerima akibat daripada orang hasad, tak ada ubat. Tapi orang itu kena berusaha untuk menghilangkan sifat hasad dia. Sebab Allah suruh kita minta lindung pada Allah, kita berlindung pada Allah daripada keburukan-keburukan ini. Berapa keburukan? Syarri ma khalaq, syarri ghasiqin idza waqab, syarri nafathati fil 'uqad, syarri hasidin idza hasad. 4 keburukan yang kita tak tahu. 4 keburukan yang kita tak tahu. Next, Suratun Nas. Suratun Nas, Allah mulakan dengan 3 nama Allah ataupun 3 sifat Allah yang berkait rapat dengan manusia. Pertama, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabb pengatur, pendidik, pengasuh, pengurus. Dia mengurus tadbir seluruh manusia, tu Rabb. Kemudian Malik, pemilik. Dan Ilah, Tuhan kepada manusia. Kenapa 3? Yang tadi tu 1 je, Birabbil Falak. Dan falak tu merujuk kepada waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Selepas waktu subuh baru kita nampak alam ni. Kan sebelum tu malam gelap gelita, tak nampak apa pun. Tapi setiap pagi waktu subuh barulah kita nampak alam ini. Oh, alam ini sangat indah. Siapa yang ciptakan? Allahu Ahad. Dan sekarang An-Nas. Instead of Allah bagi seperti surah sebelum Al-Falaq, A'udzu birabbil falaq, dan apa yang perlu kita minta lindung, kali ini Allah bagi 3 pula nama. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ada ulama yang kata 3 nama ini adalah 3 peringkat kehidupan manusia. Manusia daripada kecil dia perlu dididik dan diasuh. Sebab tu doa kita pada mak ayah, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka mendidik dan mengasuh kami daripada kecil. So sewaktu kita kecil, kita mengenali Allah itu sebagai Allah yang mengurus kita. Sebab tu kita perkenalkan dengan anak-anak, Allah itu Allah yang mengatur alam ini, Allah yang mencipta alam ini, Allah yang bagi apa yang kita nak, Allah tempat kita bermohon, Rabbin Nas. Kemudian bila kita meningkat dewasa, kita sudah ada gaji, sudah ada pemilikan sendiri, boleh beli itu dan ini, boleh beli kereta, ada rumah. Dan kerap kali bila orang tanya, ni rumah saya, rumah siapa? Ni rumah saya. Bila kita ada wang, ada kuasa, kita memiliki, kita terkadang lupa pemilik asal. Sebab tu Allah ingatkan Malikin Nas. Dia ada pemilik utama. Dia ada pemilik sebenar. Bumi ini ada pemilik sebenarnya. So jangan salah urus. Dan bila setelah kita meningkat ke fasa seterusnya, maka biasanya orang-orang pencen ini dia akan kembali kendur keinginan dia pada dunia. Dia akan mula kembali mencari Tuhan. Maka Allah perkenalkan diri dengan Ilahin Nas. Ya, dia adalah Allah
kepada manusia. Luar biasa tuan-tuan. Start daripada hanya 3 ayat ini. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepada Allah di setiap fasa kehidupan aku. Dan berlindung dalam surah ini, kita berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 ayat tetapi dia mewakili satu benda. Syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kejahatannya apa? Waswas di dalam dada manusia. Siapa yang terlibat? Waswas. Min syarril waswasil khannas. Waswas yang diakibatkan oleh khannas. Yang buat tu khannas, apa akibatnya? Siapa yang terlibat? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dibisik ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Siapa lagi yang terlibat? Jin dan manusia. Dari kalangan jin dan manusia. Khannas tu dari kalangan jin dan manusia. Okey. So 3 ayat tetapi dia merujuk kepada satu kejahatan yang kita perlu minta lindung. Apa dia? Apa yang ada dalam hati. Hati kita ni di dalam sudur. Sudur ni apa? Dada. Luckily Allah tak kata allazi yuwaswisu fi qulubin nas. Itu dia ada direct access kepada hati kita. Kenapa Allah kata sudur? Sudur ni masih ruang dada ni. Hati pula di dalam ruang dada. Dia seolah-olah macam ni, kita dalam masjid, kita berada dalam masjid. Masjid tu qalb. Sudur adalah ruang di luar perkarangan masjid. Perkarangan masjid. Bayangkan kalau orang berbisik di luar ataupun di perkarangan masjid, adakah orang di dalam masjid akan dengar? Tak mungkin. Hampir mustahil. Lebih-lebih lagi bila masjid itu orang sedang solat, ataupun orang sedang baca Quran, atau orang sedang ada buat aktiviti. Di dalam masjid sedang ada kebingitan, bukan kegirangan, kebingitan, atau ada aktiviti dan ada suara. Tapi bayangkan kalau masjid tu senyap, sunyi, tak ada aktiviti. Boleh jadi orang berborak dekat beranda tu, kita boleh dengar. Dan kita tertarik untuk buka pintu. Oh, apa lagi tu orang cakap? So, allazi waswisu fi sudurin nas ini, bila aktiviti itu berulang kali tanpa bosan dilakukan oleh khannas ini, dia akan sedikit sebanyak memberi kesan kepada qalb. Lebih-lebih lagi bila qalb itu sedia terbuka. Sebab tu konsistensi al-khannas dalam membisikkan kita, bukan di telinga, terus ke hati, terus ke dalam dada, itu lebih bahaya. Dan perlindungan itu kita minta bukan satu kali ganda seperti mana a'udzu birabbil falaq, tetapi kali ini 3 kali ganda. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dalam setiap fasa kehidupan kita, kita tidak lari daripada kerosakan hasil daripada bisikan-bisikan yang direct ke dada. So, tuan-tuan, 2 surah, Al-Falaq dan An-Nas. Satunya Allah mulakan dengan a'udzu birabbil falaq. Kita minta lindung daripada satu nama daripada Allah, pemilik Al-Falaq itu, daripada 4 kejahatan. Surah selepas kita minta lindung 3 kali, tadi sekali, ini 3 kali daripada satu kejahatan. Basically mana yang bahaya? Kejahatan dalam surah Al-Falaq, which is kejahatan daripada luar, kan?
syarri ma khalaq, makhluk yang lain, min syarri ghasikin, malam yang telah gelap, min syarri naffasati fil uqad, dah siapa-siapa yang pergi hembus, min syarri hasidin idza hasad, hasid orang lain yang hasad pada kita, kejahatan daripada luar lebih bahaya, atau min syarri nafasat, min syarril waswasil khannas, kejahatan yang ada di dalam. So, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir mana lebih berat. Tapi bagi saya, yang lebih berat adalah bila kita minta lindung 3 kali daripada satu kejahatan, dan itu yang perlu kita repair dulu. Dan Allah tutup keseluruhan Quran dengan surah ini. Manusia, sebelum engkau pergi menuding jari pada orang lain, lihat dulu pada dirimu. Settle tak kita? Dan ia juga menjawab, wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, tolonglah, tolong kami daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan hati, daripada bisikan-bisikan yang tidak pun membantu, daripada bisikan-bisikan yang mudah memesokkan kami daripada jalan-Mu yang lurus. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih kerana sudi memberikan perhatian. Moga-moga kita dapat sesuatu pada pagi ini. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.